dari kumpulan 5, tajuk kami pada hari ini adalah hubungan diplomatik Malaysia dengan negara ASEAN. Malaysia merupakan sebuah negara yang menjalinkan hubungan diplomatik di peringkat antarabangsa dan juga serantau. Malaysia menjalinkan dua jenis hubungan diplomatik iaitu bilateral dan multilateral. Bilateral merupakan hubungan terus dengan sebuah negara sebagai contoh Malaysia dan China. Manakala multilateral merupakan hubungan dalam bentuk pertubuhan sebagai contoh Persatuan Negara-Negara Asia. ASEAN dibentuk selepas pembentukan Malaysia. Antara insiden yang berlaku selepas pembentukan Malaysia ialah pelancaran konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963 hingga 1966. Hasil daripada pelancaran konfrontasi itu ialah lahirlah slogan Ganyang Malaysia yang dicipta oleh Soekarno, Presiden Indonesia pada ketika itu. Setelah konfrontasi tamat, terdapat beberapa pemimpin negara Asia Tenggara yang bersepakat untuk mencari cara mewujudkan persefahaman dan kesepakatan bersama. Jadi pada 8 Ogos 1967, 5 orang pemimpin setiap negara pengasas boleh berkumpul di Bangkok, Thailand bagi menandatangani sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Bangkok. Maka wujudlah pertubuhan ASEAN, sebuah persatuan yang menjaga aspek politik, keselamatan, ekonomi dan sosio-budaya. Akhir sekali, kita lihat pada tujuan ASEAN ditubuhkan, antaranya mempercepatkan perkembangan ekonomi dan juga ASEAN bertujuan membekalkan bantuan dan latihan penyelidikan dan pembangunan dalam kalangan negara anggota. Jadi, itulah antara sedikit sebanyak latar belakang ASEAN. Saya Nova Afiqah akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai hubungan diplomatik antara Malaysia dan Singapura. Kedua-dua negara ini merupakan negara berjiran sepadan. Terdapat beberapa isu yang telah menyebabkan pertikaian antara dua negara ini. Antaranya adalah Pulau Batu Putih. Isu yang terlibat telah menjadi subjek utama perbincangan dijalankan dalam Mahkamah Keadilan Antarabangsa, iaitu hak kedaulatan, penentuan sepadan maritim dan hak penguasaan wilayah perairan. Semasa koloni British, Singapura diberikan kebenaran uruskan rumah api bagi kepentingan industri perkapalan di Singapura yang kurang signifikan bagi Malaysia pada masa itu. Singapura kemukakan dakwaan telah mengawal pulau tersebut tanpa sebarang tentangan dan halangan dari pihak Malaysia. Oleh itu, keputusan Mahkamah 12.4 kedaulatan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Seterusnya adalah Air Malaysia ke Singapura yang merujuk kepada perjanjian antara Kerajaan Malaysia dan Singapura. Konflik berlaku atas sebab pemahaman berbeza terhadap syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian air seperti kadar bayaran atau pembahagian bekalan air. Isu yang ketiga adalah tambak laut Singapura. Inisiatifnya adalah untuk memperluas tanah projek pembangunan. Malaysia membenarkan jutaan tan pasir dijual ke Singapura tanpa pemantauan, menimbulkan kontroversi antara nelayan Malaysia. Mereka mendakwa tambak laut Singapura telah merugikan sumber pendapatan mereka, menyebabkan perairan yang cetek. Persekitaran pula bising dan kedalaman laut berubah, mengurangkan jumlah tangkapan ikan. Ini adalah antara kesan-kesan sampingan yang dihadapi oleh penduduk di Malaysia. Setakat ini sahaja daripada saya mengenai hubungan diplomatik antara Malaysia dan Singapura. Nama saya Ima akan menerangkan tentang hubungan diplomatik Malaysia bersama Indonesia. Kalau kita sebut pasal Indonesia, kita rasa family kan, sebab Malaysia dengan Malaysia ni duduk sebelah-sebelah je. Jadinya, Malaysia dengan Indonesia dipanggil sebagai negara serumpun. Jadi kita akan kopik sedikit isu tentang hubungan diplomatik antara dua negara ini. Okay, yang pertama, kenapa ada ramai warga Indonesia datang ke Malaysia untuk bekerja secara haram? Pada mulanya, Indonesia dilanda tsunami di satu wilayah bernama Aceh di tahun 2004 yang dipanggil sebagai Tsunami Aceh 2004. Dan ramai penduduk Aceh hijrah ke Malaysia untuk mencari rezeki. Meterailah satu perjanjian antara Malaysia dan Indonesia dipanggil kontrak penempatan untuk memberi peluang kepada warga Aceh duduk di Malaysia selama 2 tahun cari rezeki. Tapi bila tamatnya kontrak di tahun 2007, banyak warga Aceh atau warga Indonesia yang masih duduk di Malaysia tanpa dokumen yang sah, maksudnya secara haram. Dan benda ini berlaku secara berlarutan. Yang kedua adalah pertikaian hak milik Pulau Sipadan. Ini berlaku persengketaan antara Indonesia dan Malaysia apabila mereka berebut hak milik Pulau Sipadan yang terletak di Tan Sulawesi yang dikenali sebagai sepadan antara Indonesia dan Malaysia. Di situ, Indonesia telah mendakwa Pulau Sipadan adalah hak milik Malaysia dan telah membawa isu ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Setelah diteliti dengan mendalam, Mahkamah Keadilan Antarabangsa telah mengeluarkan keputusan bahawa Pulau Sipadan adalah hak milik Malaysia secara mutlak. Malaysia dan Indonesia merupakan meluar minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Negara ini mempunyai persaingan sengit terhadap industri kelapa sawit. Mereka tak lihat persaingan itu sebagai dengki ataupun rasa sifat cemburu, tetapi mereka bekerjasama untuk melancarkan kempen kesedaran peringkat antarabangsa untuk menolak perspektif terhadap kelapa sawit di mana mereka menyatakan minyak kelapa sawit itu adalah sangat tidak sihat. Selain itu, sebenarnya bahasa Indonesia berasal daripada bahasa Melayu dan Austronesia. Terdapat persamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Boleh senang faham dan senang berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi itu dari saya. Terima kasih.
Saya Muhammad Atiq Ishraf akan menerangkan tentang hubungan diplomatik antara Malaysia dan Thailand. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Thailand melibatkan hubungan politik, ekonomi dan sosial antara dua negara yang berkongsi sempadan daratan dan lautan. Namun begitu, terdapat juga beberapa isu yang terjadi antara Malaysia dengan Thailand seperti penyeludupan dadah dan juga manusia serta krisis selatan Thailand. Salah satu faktor yang menyebabkan krisis ini adalah kerana kedua-dua negara ini mempunyai sempadan yang panjang dan dapat memudahkan penyeludupan dadah dan manusia berlaku. Krisis selatan Thailand juga merupakan antara isu yang terjadi antara Malaysia dan juga selatan Thailand yang tidak pernah tenang. Dakwah komunis telah mempengaruhi ramai penduduk sempadan. Perjanjian Had Yai telah ditandatangani pada tahun 1989 apabila pengaruh komunis semakin berkurangan di seluruh dunia. Konflik ini juga terdiri daripada pelbagai kumpulan yang berusaha untuk memberikan kemerdekaan terhadap komuniti Muslim di kawasan tersebut. Itu sahaja penerangan tentang hubungan diplomatik antara Malaysia dan Thailand. Nama saya Sarvesh dan hari ini saya membincangkan analisis-analisis yang dibuat oleh setiap ahli kumpulan kami. Pertama sekali, kita menganalisis isu-isu yang berlaku di antara negara Malaysia dan Singapura. Kita dapat memberi faktor-faktor sembunyi ataupun common factors yang berlaku di antara isu Malaysia dan Singapura. Antaranya ialah ketidaksepakatan wilayah dan dalam penentuan sempadan di antara Malaysia dan Singapura. Misal kata seperti isu Pulau Batu Putih, mereka mengalami masalah ataupun pandangan yang berbeza dalam menandatangani perjanjian yang mempertahankan hak wilayah mereka. Kedua ialah kita dapat membahaskan isu di antara Malaysia dan negara Indonesia. Kita dapat melihat kerjasama ekonomi dan budaya yang meningkat di antara Malaysia dan Indonesia. Walau bagaimanapun, isu parti ataupun perataan asing tanpa izin kini membimbangkan masyarakat di antara Malaysia dan Indonesia, di mana parti perataan asing tanpa izin meningkatkan kes jenayah dan juga mereka menimbulkan masalah kewarganegaraan di Malaysia. Yang ketiga pula, kita dapat membahaskan isu di antara Malaysia dan negara Thailand, di mana faktor sepunya yang kita dapat melihat di antara Malaysia dan Thailand ialah langkah proaktif yang diambil oleh kerajaan Malaysia dan Thailand dalam membendung isu penyeludupan dadah dan manusia. Di samping itu, kita dapat melihat negara Malaysia dan negara-negara ASEAN lain kini berganding bahu di atas kepesatan teknologi pada masa kini untuk menyelesaikan isu-isu yang tertimbul di antara ketiga-tiga dan negara ASEAN yang lain. Dan ini juga memberi pelbagai faedah kepada masyarakat setempat dan juga negara Malaysia dapat meningkatkan ekonomi mereka, di samping dapat meningkatkan pelaburan luar dan pelaburan asing dari negara-negara yang serantau dunia. Kesimpulannya, hubungan diplomatik sangat penting bagi menjamin kedaulatan dan keselamatan sebuah negara. Di samping meningkatkan ekonomi negara, kerajaan mestilah mengambil langkah yang sewajarnya bagi mengelakkan konflik dan bagi menyelesaikan konflik yang timbul antara negara. Rakyat mestilah bersama-sama dengan kerajaan bagi mengelakkan konflik dan tidak menimbulkan isu-isu yang sensitif antara negara. Diharapkan supaya hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara-negara lain terus terjalin erat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.